السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita memanjatkan kesyukuran terhadap Allah Jalla wa'ala di atas keizinannya dan taufiknya kepada kita. Kita dapat bertemu lagi pada malam ini bagi menyambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Dan kita masih lagi dalam tajuk maknanya faslun, membahaskan tentang penjelasan tentang pengaruh ubat-ubatan ini terhadap penyakit. Dan kita telah sampai kepada muka surat 262 daripada buku terjemahan kita. Okey, kata Al-Imam Ibn Qayyim di sini rahimahullah, dalam muka surat 262 ni dalam kitab terjemahan, solat merupakan penolong terbaik untuk mendapatkan berbagai kebaikan dunia dan akhirat. Ini solat. Ini di antara fungsi solat. Masalah solat itu fardu ataupun solat itu solat sunnah lah. Tapi solat fardu tentulah dia punya fadilah dia tidak dapat ditandingi oleh solat sunat. Jadi merupakan penolong terbaik, pembantu terbaik untuk mendapatkan berbagai kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Apa dia kebaikan dunia dan apa dia kebaikan akhirat? Jika kebaikan akhirat kita sedia maklumlah. Sebab solat ini merupakan rukun Islam yang pertama selepas mengucap dua kalimah syahadah. Kan? Maknanya mengucap dua kalimah syahadah, lepas tu solat. Jadi Nabi SAW kata al-ahdu bainana wa baina syirki tarkus salah. Maksudnya perjanjian di antara kita, di antara kesyirikan itu adalah meninggalkan solat. Orang siapa meninggalkan solat, dia telah kafir lah. Dan itu berat dan pentingnya solat ini dalam kehidupan kita. Dan dia ada kelebihan yang tersendiri. Sama ada kita dapat menyelami kelebihan itu ataupun kita tak dapat menyelaminya. Hakikatnya ia ada kelebihan yang teramat besar. Sama ada kelebihan dari sudut dunia kita dan kelebihan pada akhirat kita. Jadi merupakan penolong yang terbaik lah dia kata. Okey. Jadi serta untuk menolak berbagai bahaya dunia dan akhirat dengan solat juga, maknanya di situ dapat membantu kita untuk menolak berbagai bahaya di dunia dan juga di akhirat. Sama ada berbahaya daripada sudut yang kita nampak bahaya itu datang ataupun kita tak nampak dia datang. Kan? Sama ada daripada sudut syaitan, jin kan, yang jahat-jahat ni kan, sihir dan sebagainya. Kan? Maknanya kita tak nampak. Sudut yang kita nampak ni maknanya tentunya ada kelebihan yang tertentu lah. Kalau tidak Allah tak wajibkan kita, Allah mana tak wajibkan pada kita untuk solat 5 kali sehari semalam tadi. Jadi dia berfungsi juga untuk menolak berbagai bahaya dunia dan juga akhirat. Ini. Ketika dalam peperangan Nabi SAW pun solat kan. Adalah Nabi SAW idza hazabahu amrun salla kan. Nabi bila Nabi SAW nak buat satu perkara yang besar, yang agak berat besar, Nabi akan solat. Kan? Solat sunat lah, maksudnya solat sunat 2 rakaat, bukan nama dia solat hajat. Tidak ada riwayat yang sahih daripada Nabi SAW yang menyebut tentang nama solat hajat. Okay? Sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang ataupun sebagian orang, mana dia solat hajat.
Dan ini tidak warid daripada Nabi SAW dengan jalur riwayat yang sahih sebagaimana kita ketahui dan sebagaimana kita pelajari. Jadi maknanya solat sunat biasa je lah. Kan tidak ada usolli sunnatal hajah lil rak'atain lillahi ta'ala, tak ada pun. Kan? Begitu. Jadi kita tengok ada orang, yalah maknanya kefahaman tentang sunnah itu mungkin terlalu dangkal ataupun terlalu cetek lah tentang sunnah Nabi SAW ni. Apa dia sunnah yang Nabi buat, apa yang Nabi tak buat. Okay? Dalam perkara ibadah tentulah kita kena serahkan kepada petunjuk Nabi SAW, kerana beliau adalah, baginda adalah utusan daripada Allah Jalla wa'ala, yang baginda tidak meninggalkan satu perkara pun tentang agama, melainkan baginda SAW telah menjelaskan kepada kita supaya kita dapat mengamalkannya. Kalau apa yang Nabi tak buat dalam perkara ibadah, kenapa kita nak susah payah nak melakukannya? Baik. Salat bisa mencegah dari perbuatan dosa. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala jelaskan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan? Salat itu sendiri menegah seseorang hamba daripada melakukan al-fahsya', perkara keji, perzinaan dan sebagainya, dan kemungkaran. Maknanya dia menegah kita. Sebab apa? Sebab kita, aku solat ni, takkan aku buat benda yang mungkar ni, takkan aku nak berzina, takkan aku nak buat kerja ni. Aku solat ni, lepas ni aku nak solat ni, dan aku baru sudah solat je ni. Jadi begitu kan. Dan dia boleh mencegah kita daripada perbuatan dosa. Solat penat-penat, lepas tu kita buat mungkar. Kita contohnya isi air dalam baldi, kemudian ditebuk bawah baldi. Jadi isi, tebuk, isi, maknanya air itu akan keluar daripada bawah. Isi keluar kan. Jadi penatlah kita hanya kan. Macam orang kata apa? Apa benda? Yalah, baldi yang bocor tadi kan. Contohnya begitu. Ataupun karung air, karung makanan yang bocor. Ataupun kita punya ni, kita panggil apa? Poket kita yang bocor tadi kan. Masuk di siling ni, jatuh gitu. Baik, mencegah penyakit hati, kan? Ini penyakit hati. Maknanya dengan solat dia boleh mencegah kita. Maksud solat yang macam mana tu? Itulah solat yang dipenuhi dengan kekhusyukan lah. Solat yang khusyuk dia menang di atas kelalaian dia. Ya? Jadi maknanya kita kena usaha lah supaya solat itu jadi khusyuk kan. Jadi kita ni nak kena berjihad sentiasa lah. Jihad untuk solat khusyuk ni bukan satu waktu, dua waktu saja. Maknanya berkesinambungan. Jihad untuk khusyuk dalam solat dia, sebabkan nafsu kita sentiasa maknanya meronta-ronta kan. Kita nak tahan dia, kita macam ibarat seperti kita nak kekang kuda yang liar tadi kan, supaya jangan lari ke sana ke sini. Jadi begitulah dia nafsu kita kan. Bila kata Allahu Akbar tu, dia mata-mata dia pergi ingat sana ingat sini kan. Jadi kita nak tahan dia, nak kekang dia, kita nak kontrol dia. Ini bukan satu perkara yang mudah, kan? Berhajat kepada bantuan dan pertolongan daripada Allah Jalla wa'ala. Dan serta mengusir penyakit daripada dalam tubuh. Bukan takat penyakit hati saja. Penyakit hati apa dia? Riak lah di antaranya kan. Dengki, apa lagi? Penyakit-penyakit yang kita kata perkara-perkara mazmumah yang datang dalam hati kita kan. Lintasan-lintasan yang tak baik tu, maknanya dia dapat diusir. Maknanya dengan solat tadi lah. Solat yang memenuhi kriteria yang telah digariskan oleh Nabi SAW dalam ajarannya kepada kita. Gitu. Jadi maknanya kalau kita solat, dia tidak boleh menegah kita daripada penyakit hati. Kita tidak boleh mencegah kita daripada melakukan dosa dan mungkar. Maka kita kena koreksi baliklah solat kita tadi kan. Kita kena muhasabah balik, kita kena cek balik solat kita tu macam mana. Adakah solat kita ni terima dari Allah Ta'ala kan? Gitu. Ataupun solat kita ni tak khusyuk kan? Maknanya kena berusaha lah, berusaha. Dan maknanya di samping yang paling utama, kita berdoa kepada Allah lah, supaya Allah kurniakan kepada kita hati yang khusyuk, sebagaimana diajarkan kepada kita dalam doa, Allahumma inni as'aluka qalban
khashi'an. Ya Allah, aku minta kepada Engkau hati yang khusyuk. Jadi begitu kan. Apa nama? Hati kita ni maknanya kita tidak memilikinya. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita selalu dendangkan bahawa segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita diajar apabila kita terdengar suatu musibah yang menimpa, supaya kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami kepadanya akan kembali. Begitu. Baik, dia selain daripada mengusir penyakit daripada dalam tubuh kita, penyakit fizikal, penyakit yang kita kata penyakit yang fizikal ni kan, dia juga menyinari hati kita bersinar, bercahaya dan hidup dalam panduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ni bila dia bersinar, dia gembira, dia ceria, dia akan zahir di wajah kita lah, kan? Keceriaan dan kegembiraan itu dia akan zahir daripada wajah kita. Begitu. Dia menyinari hati dan memutihkan wajah. Maksud memutihkan wajah ni kan, mana kita nampak wajah tu bercahaya kan. Bukan sebab cahaya dia pakai krim banyak-banyak, dia make up dengan cantik-cantik di wajah dia. Bukan maksud gitu. Sebab tu apabila kita melihat ada seseorang yang baru masuk Islam, dia ni bukan orang yang berkulit putih, kan? Bukan kita kata yalah dia ni mungkin yang jenis orang kulit hitam, kan? Kulit dia gelap kan, kulit gelap, tapi apa nama, tampak pada wajah dia itu kesinaran tadi dengan cahaya, nampak bercahaya, cahaya solat tadi. Yang ini kita lihat sendirilah pada sahabat-sahabat kita yang kita kata Muslim, tapi dia ni bukan berkulit cerah lah, tapi nampak wajah dia tu macam, yalah kita boleh nampak kan, cahaya solat, cahaya wuduk tadi kan terserlah. Lepas tu kita tengok kalau orang rajin baca Quran, kita tengok anak-anak tahfiz yang hafal Quran, yang solat tertinggal, solat tahajud, kemudian baca Quran, hafal Quran, cuba kita tengok wajah mereka tadi kan, nampak kan bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Ini mana Allah tampilkan di wajah mereka tadi begitu. Ini mana tak dapat cahaya ni, nur ni sesuatu yang tak dapat nak disembunyikan. Nur kan, kalau kita duduk dalam bilik gelap kan, kemudian kita pasang lampu di malam yang gelap gelita, kita pasang lampu, tiba-tiba rumah ataupun bilik kita tadi ada lubang sebesar lubang jarum kan, pasti cahaya itu akan keluar daripada arah lubang jarum tersebut. Ini dia nur tadi. Menimbulkan semangat pada anggota tubuh dan jiwa manusia. Solat tadi kan. Sebab Nabi SAW tu, maknanya Nabi SAW ni perkara, Nabi kata ju'ilat liyas salatu, ju'ilat qurratu aini fi salat, kama qala Nabi SAW, dijadikan penyejuk mataku pada solat. Jadi Nabi SAW orang yang suka solat. Nabi suka solat kan, solat sunat, solat fardu biasa lah, solat sunat Nabi SAW suka solat, sama ada dalam perjalanan musafir ataupun ketika hadir ataupun muqim lah, ataupun ketika bermusafir Nabi solat. Hatta Nabi SAW solat sunat di atas kenderaannya kan, sallallahu alaihi wasallam. Mempermudah rezeki. Mana kita mudah kan, bukan maksud kita fikir rezeki ni RM1 ya, tak maksudnya rezeki ni RM1. Kesihatan, kebahagiaan, dapat pasangan yang baik, yang saleh, yang salihah, dapat anak-anak yang salihin dan salihat. Kalau tak ada anak pula, maknanya ada kan kebahagiaan lain yang datang kepada dia. Jadi kebahagiaan itu adalah rezeki, ya, rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Kita lihat sebahagian daripada sahabat kita kan, dia berkahwin tapi tak dikurniakan pada dia anak kan, tapi dia tetap ceria, dia tetap bahagia, akan dia tetap maknanya dalam keadaan bersyukur dan redha di atas kurniaan Allah Ta'ala yang tidak terhingga ke atasnya. Ini mempermudahkan baginya rezekinya. Rezeki ni macam-macam lah, bukan RM1. Sebagai orang dia ingat kata rezeki ni RM1. Dia kata tentu tunggu aku kaya lah baru nak sedekah. Aku kaya nanti baru aku nak sedekah. Jadi sampai bila kita nak kaya? Jadi apakah dia garis ukur kekayaan seseorang itu? Sampai bila-bila lah tak sedekah ya. Contohnya begitulah kan. Jadi baik.
Kemudian dapat menolak kezaliman. Solat tu dapat menolak kezaliman kan. Sebab dalam solat tu ada doa. Doa kan yang diajar oleh Nabi SAW kan. Ha. Menolong orang yang terzalimi. Kemudian meredam syahwat. Meredam syahwat ni menahan. Ataupun kita kata kontrol syahwat. Menjaga kenikmatan. Menolak bahaya. Menurunkan rahmat. Mencegah kegundahan. Ini dalam solat. Serta berguna juga mengubati berbagai penyakit perut katanya. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sinilah dalam buku dia. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Sunan ni maksudnya perkataan plural bagi perkataan sunnah. Jadi sunnah ni sunan. Sunnah satu sunnah, sunan ni banyak sunnah lah. Dari hadis Mujahid rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihatku saat aku sedang sakit perut. Kata Abu Hurairah. Beliau SAW berkata, "Hai Abu Hurairah, apakah engkau sakit perut?" Abu Hurairah menjawab, "Betul wahai Rasulullah SAW." Rasulullah bersabda, "Solatlah, kerana solat itu mengandung ubat." Tapi hadis ni dhaif jiddan lah. Sanad dia sangat lemah. Sangat lemah sanad dia. Baik. Hadis ni juga diriwayatkan secara mauquf. Apa makna hadis mauquf? Hadis mauquf ni maksudnya perkataan sahabat ataupun perbuatan sahabat. Ya kan? Maknanya dia sebut, sahabat dia sebut suatu hukum tu, sahabat dia sebut buat suatu perkara yang berkaitan dengan agama. Ya kan? Dia sebut, dia tak sandarkan kepada Nabi SAW. Itu hadis mauquf. Okay? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliaulah yang melontarkan ucapan itu kepada Mujahid rahimahullah. Dan bunyinya mirip, beliau menggunakan istilah bahasa Persia. Bahasa Persia ni bahasa Farsi lah, bahasa Iran tu. Farsi kan. Jadi bahasa Farsi ni saya boleh jugalah sepatah dua perkataan Farsi, tapi tak banyak lah. Contohnya dia kata kujamiri, nak pergi mana, utok merawi, nak pergi bilik. Itu di antara perkataan saya. Yalah, perkataan bahasa Farsi ni kan. Saya ingat dua perkataan tu je lah. Tak banyak ingat. Jadi macam orang dia biasanya orang Iran ya, perkataan bahasa ni bahasa Persia ni bahasa Farsi lah. Bahasa orang yang digunakan oleh orang Iran tu. Gitu. Ada ustaz-ustaz kita kan yang boleh baca kitab. Contohnya Ustaz Maulana Asri kan. Dia boleh baca kitab Farsi lah. Kitab bahasa Farsi ni. Wallahu a'lam lah. Saya tak pandai lah. Okay? Gitu. Kemudian ketika bertanya, apakah engkau sakit perut? Kalau hati kalangan medis kafir belum juga merasa puas, maknanya kalau orang kafir lah, ahli perubatan, kafir yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tak percaya kepada Tuhan, contohnya yang ateis dan sebagainya, yang kafir, ya, dia tak puas dengan cara pengubatan ini. Macam mana boleh nak solat, kan? Boleh hilang sakit ni. Jadi apa kata Ibnu Qayyim? Ajak dia berbicara dengan bahasa medis, bahasa perubatan. Ya. Solat itu adalah olah jiwa dan sekaligus juga olahraga secara bersamaan. Ya. Macam mana ya? Olah jiwa maksudnya dia memperbaiki jiwa. Dia merehatkan jiwa, menenangkan jiwa. Ya kan? Menghilangkan segala keserabutan. Tinggal dulu, letak tepi dulu segala keserabutan, kepayahan dan sebagainya, kesulitan. Letak tepi dulu, solat dulu. Ya kan? Masa kita olah jiwa kita, ya, hanya kita fokus kepada
khusyuk terhadap solat tadi, maknanya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam solat kita ingat kebesaran Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca dan faham apa yang kita baca tadi dalam solat kan. Maliki yaumiddin. Apa dia Maliki yaumiddin? Gitu. Jadi situ ada olahan jiwa lah. Dia memperbaiki jiwa kita, ya kan? Dan sekaligus juga adalah olahraga secara bersamaan. Apa maksud olahraga secara bersamaan? Misalnya kita dalam solat kita buat ada pergerakan kan? Kita angkat tangan bertakbir, Allahu Akbar, letak tangan atas dada. Kemudian selepas bacaan Fatihah dan surah atau Fatihah saja, kita rukuk dengan membetulkan tulang belakang kita sama rata belakang kita kan. Jadi dengan dikepakkan siku kita, tidak dirapatkan siku ke lambung kita. Tangan kita mencekam di lutut kita, bukan pegang betis ya. Sebahagian sahabat kita solat bila rukuk dia pegang betis dia. Kenapa? Kerana mungkin tangan dia panjang kot. Panjang mana tangan kita pun, kita kena genggam di lutut, mencengkam di kepala lutut tu. Itulah sunnah yang diajar oleh Nabi SAW dalam melaksanakan solat. Tak kira lah solat fardu ataupun solat sunat. Kemudian i'tidal kan. Betulkan badan kita balik, tulang belakang kita betulkan balik, ya kan? Tamakninah. Kemudian kita sujud, ya kan? Dengan 7 anggota sujud tadi, kan? Dahi sekali dengan hidung lah. Dahi dengan hidung sekali lah. Kemudian 2 tapak tangan, dirapatkan jari-jari. Kemudian dikembangkan siku kita, dijauhkan daripada lambung kita. Jadi kita solat jemaah lah. Solat jemaah kita lembutkan lah, jangan kita keraskan, supaya tak menyakiti orang sebelah. Kemudian apa lagi, jauhkan paha kita daripada, tidak merapatkan paha kita ke perut kita. Kemudian kita dirikan kedua kaki kita, kita rapatkan kaki kita, kan? Kemudian duduk antara 2 sujud pula, duduk di atas kaki kiri, kemudian ditegakkan kaki yang kanan. Begitulah seterusnya lah. Di situ ada perkara-perkara kebaikan, sehingga sebahagian orang dia telah buat kajian. Contohnya di Jepun mana kan, daripada Jepun juga, saintis dia buat kajian tentang perlakuan solat itu sendirilah. Dia akan mendatangkan kebaikan pada tubuh kita, pada fizikal kita. Jadi ada fungsi kesihatan. Saya pernah tengok ketika kita PKP dulu kan, macam mana seorang doktor, orang kafir ni, orang barat kan, dia ajar kita ketika kita sesak nafas ataupun kita batuk yang berterusan, dia ajar kita macam mana kita nak kuatkan paru-paru kita. Kita sujud, dia tunjuklah cara dia. Sedangkan dalam agama kita lagi baik cara dia, cara sujud tadi kan, baik untuk paru-paru kita, dan darah akan pergi ke otak kita, kan, dengan kita sujud dalam solat tadi kan. Benda ni saya dah praktis, kan. Saya dah praktis, maknanya ketika saya batuk kan, saya bila saya nak tidur ya batuk, nak tidur nak baring ya batuk, baring. Jadi saya tak tahan nak buat macam mana malam untuk tidur. Jadi saya tidur macam tu lah, dalam keadaan bertelungkup macam tu, boleh lena. Alhamdulillah. Mana itu, kan, cerita mana kita eksperimen yang orang buat. Tapi Islam ajar dalam solat dia sendiri, dia ada fungsi untuk kesihatan tubuh badan kita. Jadi begitu kan, dalam solat, dalam bacaan Al-Quran. Saya teringatlah satu kisah yang diceritakan oleh seorang sahabat. Ketika sahabat ni dah berumur kan, dia cerita tentang 2 orang pelajar bangsa Yahudi. Ketika dia belajar di Jerman satu ketika dahulu, dia cerita kan, pelajar ni bangsa Yahudi, lelaki perempuan ni, dia pun ni maknanya kira yang paling top dalam kelas mereka. Periksa aja dapat nombor 1, nombor 2, nombor 1, 2 orang ni, nombor 1, nombor 2, 2 orang ni kan, sentiasa macam tu. Jadi sehingga ada satu orang tu, dia pergi tanya ni, dia tanya, macam mana kamu boleh dapat
uh, terbaik dalam kelas ni peperiksaan, dia tak nak jawab. Yahudi tak cerita. Tak nak cerita ni bukan cerita serika dia. Cerita ni dialami sendirilah oleh orang yang cerita pada saya tu. Dia dah 70-an lah pakcik tu, dia cerita. Ya kan? Macam itulah keadaan dia. Sehingga Yahudi ni dah fed up dah. Dia tanya, akhirnya dia jawab. Dia kata, kamu tahu tak kami buat apa ketika kan kami nak start, nak bulan kaji pelajaran. Ya? Jadi kami bangun tengah malam, pukul 3 pagi. Kami bangun, kami mandi. Kemudian setelah mandi kami pakai minyak wangi. Pakaian pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Lepas tu kami baca Quran. Jadi kawan ni tak percaya lah, macam mana boleh baca Quran? Kamu bukan Islam, kamu bukan percaya pada Quran pun. Ya? Tapi dia jawab, memang kami tak percaya pada Quran. Tapi itulah dia yang diajarkan kepada kami. Tradisi yang diajarkan kepada kami macam tu. Ya, nak bijak, nak kuat ingatan kita dan sebagainya, baca Quran. Bangun tengah malam mandi, akan masa tu waktu tu mana dia akan meningkatkan sistem badan kita lah, imunisasi kita ke apa ke, dan dia akan tingkatkan. Jadi waktu itu maknanya dia jadi cerdas. Dia baca Quran pula. Gitu. Ni kawan ni pun orang yang tanya ni orang Islam. Jadi dia tiru apa yang dia lakukan oleh orang Yahudi tadi. Sehingga akhirnya dalam pemeriksaan dia maknanya yang jadi lebih pandai daripada kedua Yahudi tadi. Sehingga Yahudi tadi menyesal cerita kaedah belajar macam mana kepada orang Islam tadi. Itu cerita dia kan tentang kelebihan Al-Quran ni lah. Kemudian kelebihan solat. Sebab orang Islam dia solat, dia dalam solat dia baca Al-Quran. Begitu. Tambah-tambah lah kelebihan dia. Baik, dia kata di sini, kerana solat terkomposisikan dari berbagai bentuk gerakan dan olah tubuh, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk iftirash, duduk tawarruk. Sini semua ada fungsi dia untuk kebaikan tubuh. Berdiri tegak, menegakkan, berpunggung. Punggung dalam bahasa Indonesia ni maksudnya belakang lah. Bahasa Indonesia dia panggil punggung. Bahasa Melayu dia panggil belakang. Ya kan? Kemudian rukuk, sujud, duduk bersimpuh. Ya kan? Bersimpuh ni duduk iftirash kan? Berpindah dari satu gerakan ke gerakan lain. Iftirash itu duduk tawarruk tadi lah. Serta berbagai aktivitas tubuh lainnya, sehingga seluruh persendian ikut bergerak kan. Yang 360 sendi dalam tubuh kita ni semuanya bergerak macam tu. Sementara seluruh organ tubuh bahagian dalam turun pula berdenyut. Kan? Maksudnya dia bergerak. Perut kita kan, bila tu dia akan bergerak. Gitu. Seperti lambung, perut kita, usus, seluruh organ pernafasan kan? Dan organ metabolisme. Tidak diragukan lagi bahawa seluruh gerakan itu berfungsi memperkuat tubuh dan mengusir berbagai unsur berbahaya daripada mana? Daripada tubuh kita lah. Ya? Dia kata terutama sekali melalui pancaran energi jiwa dan ketenteraman hati saat melakukan solat. Kan? Kita baca dalam sirah kan. Kita baca dalam sirah bagaimana seorang sahabat, dua orang sahabat yang telah diculik, yang selepas perang Badar telah diculik oleh musyrikin. Lalu orang penculik ni dia jual sahabat ni, dua orang ni kepada penduduk Mekah. Jadi penduduk Mekah ni mereka masih dalam keadaan berkabung dan dendam, geram terhadap orang-orang Islam yang telah membunuh saudara-saudara mereka pada perang Badar. Dendam itu maknanya tak padam lagi. Jadi mereka sanggup beli orang Islam yang diculik daripada Madinah. Untuk apa? Untuk mereka bunuh lah. Untuk mereka hiris lukakan orang tadi sampai orang tadi matilah. Jadi yang kena itu pada di antaranya
Antara dua orang itu adalah Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Khubayb ketika dikurung dalam penjara di Mekah lah. Kerana orang Mekah tadi dia nak buat pesta apa? Pesta bunuh. Pesta tuntut bela. Jadi sebelum mereka ni nak bunuh Khubayb ni, dia bertanya, kamu anak apa? Kan? Apa permintaan kamu? Kata Khubayb radhiyallahu anhu, aku nak solat. Aku nak solat. Jadi dia pun benarkanlah dia nak solat lah. Dia ambil wuduk dengan sempurna, menghadap ke arah kiblat Kaabah tadi kan. Ini di mana? Di Mekah lah ni. Cerita dia di Mekah. Kan? Penduduk Mekah tadi nak bunuh dia. Memang dia tahu dia pun nak bunuh dia. Kan? Tapi dia penuh ketenangan lah. Kan? Maka dia solat dengan penuh sempurna. Macam mana dia riwayatkan kisah ni? Ada seorang yang meriwayatkan kisah. Saya ingat saya Sa'id bin Zaid ataupun siapakah yang telah meriwayatkan kisah ini, saya lupa. Okay? Jadi itulah dia kisah Khubayb. Dia maknanya dia solat dengan penuh ketenangan, penuh kekhusyukan. Dia seronok solat. Sehingga bila dia habis solat, dia pun berkatalah kepada musyrikin Quraisy, kalaulah maknanya kamu, kalaulah aku ni tak bimbang bahawa kamu akan katakan aku ni takut mati, jadi aku bimbang kamu kata aku takut mati. Sebab itu aku ringkaskan solatku. Jika tidak, aku akan tambah lagi solatku dan aku akan panjangkan lagi solatku. Subhanallahil azim. Bagaimana sahabat tadi kan, radhiyallahu anhu, dia begitu seronok nak solat kan. Jadi maknanya kita ni kalau sampai satu tahap yang macam tu, ya Allah, satu kenikmatan, anugerah besar, kan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita rasa nikmat dalam solat, rasa seronok dalam solat. Ni Khubayb ni, dia tahu dia nak mati dah ni. Dia tahu dah dia pun nak bunuh dia ni. Tapi dia solat dengan penuh ketenangan. Tak ada rasa, tak ada tergambar rasa takut, rasa bimbang dalam diri dia. Kemudian bila dah selesai solat dah, dia kata macam tu dah, dia pun mulalah depa menyalib dia. Depa salib dia lah. Kan, untuk dia jalankan upacara ataupun pesta membunuh secara beramai-ramai. Kan, menyakiti sedikit demi sedikit. Kan, sampailah dia mati jadi seorang sikit lah. Kau ni tutup bela ayah dia meninggal, hak ni suami dia meninggal, hak ni abang dia meninggal, adik laki-laki dia meninggal, dan sebagainya, kena bunuh di Badar Badar kan. Masing-masing nak ambil bahagian untuk melakukan pembunuhan itu. Jadi maknanya sebelum tu Abu Sufyan tanya dia lah, ya Khubayb, ara'aita kan, law annaka fi makanika al-ana aminan mu'afa, ya, atuhibbu ya Khubayb, atuhibbu law anna Muhammadan fi makanika al-an wa anta fi ahlika aminan mu'afa. Khubayb kata Abu Sufyan, masa tu dia belum Islam lagi lah, radhiyallahu anhu kan, dia belum Islam lagi. Dia kata Khubayb, dia kata, apakah pandangan engkau sekiranya Muhammad sekarang berada di tempat engkau sekarang ini untuk dibunuh, dan engkau berada di rumah engkau dalam keadaan engkau selamat dan aman. Maka kata Khubayb, wallahi la uhibbu, demi Allah aku tidak menyukai, lau anna Muhammadan al-ana, kalaulah Muhammad itu sekarang, fi makanihi, dia berada di tempatnya sekarang, tusibuhu syaukatun tu'zihi, dia terkena duri yang menyakiti dia, wa ana inda ahli aminan mu'afa, sedangkan aku ada di rumah aku dalam keadaan aku rehat-rehat, aku dengar Nabi kena duri, aku tak ada rasa apa-apa. Aku tak suka yang macam tu. Yang aku suka, bila aku dengar macam tu, aku akan segera berlari kepada Rasulullah SAW untuk melihat apa yang menimpa Rasulullah SAW. Itulah dia sahabat kecintaan mereka kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia nak mati dah tu. Jadi poin dia pada poin dia cerita dia tadi tentang solat lah. Tentang kekhusyukan dia solat, kenikmatan dia dalam solat dia. Jadi nak tahu cerita lebih, bacalah dalam sirah kan. Banyaklah kitab-kitab sirah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang kita boleh baca dan kita boleh faham daripada kitab-kitab tersebut. Contohnya Sirah An-Nabawiyah min masadir al-asliyah al-asilah, Dr. Akram Dia Al-Umari, tebal buku tu. Kemudian boleh baca juga kitab Ar-Rahiq Al-Maktum kan, Ar-Rahiq Al-Maktum oleh Allamah Al-Mubarak Furi rahimahullah. Boleh baca kitab-kitab terjemahan ni, bagus. Sumber motivasi kita kan, bagaimana Nabi kita berdakwah, bagaimana Nabi kita menghadapi ujian dan tekanan, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka maknanya meneruskan delegasi Rasulullah SAW menyampaikan dakwah iman kepada manusia seluruhnya. Baik, itulah cerita dia kan. Kerana dengan itu tubuh secara alami menjadi kuat dan penyakitnya tersingkirkan. Penyakit kan dibuanglah. Baik, akan tetapi penyakit kekafiran ni dan penyakit berpaling daripada kebenaran ajaran para rasul alaihi wassalatu wassalam wa ala nabiyyina salawatullahi wassalamuhu menggantinya, kan? Berpaling dari kebenaran ajaran para rasul lalu menggantinya dengan keyakinan atheism. Atheism ni berarti tidak percaya kepada Tuhan. Adalah penyakit yang hanya mempunyai satu ubat. Penyakit kafir ni, penyakit atheist ni, ubat dia satu je. Apa dia ubat dia? Iaitu neraka. Neraka, na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Ya, naran talazza, api neraka yang menyala-nyala. Itulah dia ubat dia untuk orang kafir dan untuk orang atheist ni. La yaslaha illa al-ashqa, tidak memasukinya melainkan orang-orang yang celaka. Alladhi kadzdzaba wa tawalla, iaitu orang yang berpaling, yang mendustakan lagi berpaling, mendustakan agama, mendustakan dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam, kan? Dan mereka berpaling daripada keimanan. Inilah yang layak untuk mereka ubat ini, iaitu neraka yang mana mereka berada di dalamnya abadal abad, abadal abad, selama-lamanya. Baik, adapun pengaruh jihad dalam menolak kesedihan. Ada cerita tentang kelebihan jihad fi sabilillah pula, di jalan Allah Ta'ala, dalam menolak kesedihan dan kemurungan. Sedih dan murung. Penyakit sedih dan murung ni bukan hari ni ya dah. Orang yang kemurungan tu kan, bukan hari ni ya dah. Dah lama dah ada. Tapi itulah dia terapi-terapi dia pada Al-Quran, solat. Bukan dekat baca Quran ni, dia kalau baca macam tu dia tak apa nak jadi ubat sangat. Dia baca dengan penghayatan, dengan tadabbur. Sebab tu kita perlu dengar, belajar, pergi dengar. Ada kelas-kelas tadabbur Al-Quran kan, penting kan, untuk kita menghayati setiap ayat-ayat Allah Ta'ala tadi. Ada sebagian-sebagian orang yang Allah Ta'ala berikan kepada dia kelebihan, kepakaran untuk menjelaskan penghayatan Al-Quran secara detail, supaya kita boleh faham dengan halus, faham dengan sebaik-baik kefahaman ayat Al-Quran tadi. Bila kita baca, barulah dia akan jadi energi untuk jiwa kita. Bila kita baca Quran, baru dia jadi power, kan? Dia maknanya jadi apa? Satu tenaga yang kuat dalam tubuh kita, yang boleh melawan berbagai penyakit, terutamanya penyakit jiwa ni, penyakit hati ni yang paling teruk kan, penyakit jiwa ni, penyakit kemurungan ni, depression dipanggil kan, depression. Penyakit itulah dia, ubat dia yang paling mujarab adalah Al-Quran, adalah solat, ketakwaan kepada Allah, kan? Itu ubat yang paling mujarab sekali. Kalau mereka berpaling daripada Al-Quran, maka sempitlah kehidupan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata apa?
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling daripada mengingatiku, maka baginya kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kami akan bangkitkan dia dalam keadaan dia tu buta. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Dia akan kata, Tuhan, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan aku ni buta, sedangkan aku di dunia itu aku boleh melihat, aku nampak, aku tak buta. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah Ta'ala kata, begitulah dia datang kepada engkau ayat-ayat kami tapi engkau lupakan dia. Engkau tak ambil kisah pun, engkau tak ambil tahu pun. Quran tadi kan, Quran tadi kalau kau ada pun kau letak di atas tempat tinggi tak sentuh pun, nak ambil pun payah. Nak baca pun tak. Nak ambil penghayatan pun tak nak. Belajar pun tak nak. Ada kelas-kelas tak nak ikut. Kalau rakaman-rakaman YouTube tak nak dengar, tak nak tengok. Tengok aja apa dia, movie-nya, dramanya itu ya. Yang Quran tak mau ambil berat tadi. Bahaya. Ya, Allah Taala kata, maka hari ini kami lupakan engkau. Na'udzubillah. Nasallallahu al-afiyah. Baik. Ini dia. Jadi adalah sesuatu yang kita, adapun pengaruh jihad dan menolak kesedihan dan kemurungan adalah suatu hal yang sudah bisa dimaklumi dan dirasakan oleh insting seseorang, perasaan jiwa seseorang. Kerana apabila jiwa seseorang sudah meninggalkan kebatilan, meninggalkan cengkeraman dan kekuasaan kebatilan tersebut, jiwanya itu akan merasa sedih dan murung, akan sengsara dan penuh kekhawatiran. Namun bila diperangi kerana Allah, pasti Allah akan menggantinya dengan kegembiraan dan semangat. Ini dia. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, qatiluhum yu'azzibhumullahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhhib ghaidha qulubihim. Allah kata, perangilah mereka, nescaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. At-Taubah ayat 14 dan 15. Di ayat ni cerita tentang perang. Okay. Jadi kita kena faham betul-betul, kena bagi faham orang yang dengar tentang ni betul-betul lah. Nanti akan manusia-manusia yang jahil ni kata, oh, orang kafir ni kata Islam ni agama yang sukakan peperangan. Sikit-sikit perang, sikit-sikit perang, sikit-sikit bunuh orang, bom sana, bom sini. Kan? Itulah dia tuduhan dan tuhmahan. Kenapa? Kerana kejahilan mereka. Dan orang Islam kalau jadi macam tu kan jahil juga, tak belajar kan. Akhirnya ayat ni dia pun tak beriman dengannya. Kan? Jadi begitulah, ayat perang baca dalam suasana, dibaca ayat perang dalam suasana perang, bukan dalam suasana aman. Begitu. Di sanalah kita dengar ada dakwaan-dakwaan yang disebarkan bahawa Islam ini tersebar dengan mata pedang, kan, menggugat keamanan sejagat, membunuh, memerangi, menakluki, menjajah. Itu yang difahami dan disebarkan oleh orang-orang kafir yang bencikan Islam tadi, kan. Dan Islam ni bermuamalah dengan muamalah yang buruk dan keji kepada orang, kan. Apa dalil mereka yang dituduh? Dalil yang mereka gunakan untuk menuduh Islam semacam tu, nak menuduh umat Islam yang terdahulu macam tu. Di antara dalil mereka, kan, yang telah dijawab oleh para ulama kita lah, bahawa para tentera Islam itu, kan, sampai dahulu, kan, datang dahulu ke wilayah-wilayah tersebut sebelum datangnya para pendakwah. Jadi tentera tu datang dulu, buat kerosakan, apa semua, bunuh dan sebagainya, barulah datang pendakwah Islam. Itu satu yang mereka, syubhah yang mereka utarakan. Dan ada syubhah yang kedua, mereka mengatakan bahawa kaum muslimin memaksa sebahagian daripada bangsa Nasrani untuk memeluk Islam. Dia bertuduh orang Islam ni paksa orang Kristian masuk Islam.
Itu syubhah mereka yang kedua. Yang perlu kita faham, kita kena tahu macam mana nak jawab syubhah-syubhah ni, tuduhan ni. Kan, tentang ayat-ayat perang dan sebagainya dibaca kan. Begitu. Baik, yang ketiganya, bahawa Islam ni dia tak terima agama-agama yang berbagai di atas muka bumi. Okay? Yang mana Islam ni berusaha untuk menghancurkan agama-agama selain daripada agama Islam. Okey. Dan di samping itu mereka tuhmah terhadap Islam bahawa Islam ni adalah agama barbarian. Agama yang suka menumpahkan darah, agama kekerasan, menindas kaum wanita, agama yang tak pernah disetujui pun sejak daripada awal lagi manusia tak setuju pada agama ni. Itu tuduhan-tuduhan yang mereka utarakan. Jadi macam mana kita nak jawab? Jawapan yang untuk memberi kepuasan kepada mereka ini sehingga mereka tak boleh lagi nak timbulkan syubhah ini. Jika kita tak belajar, tak mengkaji, kita tak tahu macam mana nak jawab. Akhirnya sebahagian orang mengiyakan. Bila diiyakan perkara tersebut, maka dia dah bukan Islam lagi dah. Maksudnya dia tuhmah pada Islam. Dia mengaku Islam. Dia kemudian tuhmah Islam. Dia orang apa ni? Dia orang munafik lah. Na'udzubillahi min zalik. Jadi di antara cara untuk kita jawab syubhah ini, kan? Bahawa Islam telah meletakkan kaedah-kaedah yang adil, lagi bijaksana untuk dilaksanakan di negeri-negeri yang telah ditakluki, di wilayah-wilayah yang telah ditakluki oleh Islam. Ini ditunjukkan oleh sirah Rasulullah SAW yang kita baca, yang kita pelajari, kemudian tarikh para khulafa, terutama tarikh khulafa ar-Rashidin. Ya kan, selepas Nabi SAW yang mereka melaksanakan kaedah-kaedah yang yang bijaksana. Ya. Maknanya bagaimana Nabi SAW bermuamalah ketika di Madinah dengan Yahudi di Madinah. Ya, dengan orang-orang Nasrani yang datang bertemu dengan Nabi SAW di Madinah. Macam mana Nabi muamalah dengan mereka? Muamalah dengan cara yang baik. Bukan seperti yang ditohmah tadi. Tapi orang kafir ni begitulah, dia nak burukkan Islam. Okay? Orang Islam pula tak baca sejarah. Dia tak tahu macam mana muamalah Nabi SAW dengan orang kafir yang ditakluk ataupun dijajah tadi. Begitu. Baik. Itu yang pertama. Islam ada kaedah sendiri. Dalam peperangan pun Nabi SAW larang tentera tadi untuk pergi bunuh orang yang ada di dalam kuil, kan, dalam tempat-tempat ibadah mereka. Nabi larang bunuh orang tua, larang bunuh kanak-kanak, larang ditebang pokok, larang dibakar pokok. Nabi larang, ada kaedah-kaedah, kan. Tidak boleh ada muslah. Kalau orang dah menyerah, tak boleh nak bunuh lagi. Mana Islam tadi begitu, kan. Kerana Islam ni rahmatan lil alamin. Jadi apa konsep rahmatan lil alamin tadi? Jadi fokus saya di sini, fokus pada ayat tadi. Ya, orang sebagai orang kafir baca, tengok Islam ni kira nak bunuh orang ya. Kan, maknanya perangilah mereka. Dan sebut ayat tadi, ayat Taubah tadi kan. Kita baca tadi, qatiluhum, perangilah mereka. Yu'adzibhumullah bi'aidikum, Allah siksa mereka dengan tangan-tangan kamu. Jangan baca ayat tu saja. Ya kan? Jadi mereka baca ayat tu saja, kemudian dia memburukkan Islam. Ayat-ayat yang rahmah tadi dia tak baca. Okey. Baik. Yang keduanya, sebagai menjawab tadi, al-adyan as-sabiqah, agama-agama terdahulu, iaitu agama Yahudi dan Nasrani, mereka tidak pernah mengingkari peperangan dalam kitab-kitab mereka. Bukan kitab-kitab mereka ada sebut nak peperangan. Kitab-kitab Yahudi, kitab Nasrani tadi kan, ada tak mereka tu mengingkari peperangan? Ya. Jadi mana jelas. Ini jelas dalam kitab-kitab mereka juga disebut tentang peperangan. Bagaimana Talut mengalahkan tentera Jalut, perang. Bagaimana Nabi Daud AS bunuh Jalut. Begitu. Baik, kemudian yang ketiganya, peperangan dalam Islam adalah darurat, satu benda yang terpaksa berlaku, kan? Dan dia juga ataupun dia merupakan wasilah perantara untuk keselamatan, kan, untuk menyelamatkan manusia. Dan dia bukanlah matlamat utama, dia bukan raya. Peperangan dalam Islam bukan matlamat utama, bukan raya. Okay? Jadi maknanya
Uh, dia hanya perantara untuk membasmi segala tawarid ni, segala turut ni yang melampau, yang menindas tadi. Ya. Ha. Kemudian maknanya Islam memberikan pilihan, pilihan kepada setiap orang untuk memilih agama dia. Ya. Jadi peperangan itu hanya untuk menjaga para pendakwah Islam daripada disakiti. Kan? Jadi dia hanya defend, menjaga. Gitu. Jadi barang siapa yang menghalang dakwah daripada disampaikan, maka berlakulah peperangan. Kan? Begitu. Macam mana tentera ini kena kembali kepada sirah, baca sejarah betul-betul. Kan, supaya kita faham dan tidak kita mengiyakan tuhmahan dan tuduhan orang-orang barat, orang kafir terutamanya tadi, barat tadi, terhadap Islam, bahawa Islam ni agama keganasan dan sebagainya, kan. Gitu. Tapi kebodohan umat Islam itulah sendiri. Tak nak belajar agama dia, tak nak baca sirah Nabi dia, kan. Itu dah dia copy paste dia. Bahaya. Baik. Kemudian peristiwa-peristiwa dalam sejarah menyaksikan bahawa kaum muslimin tidak pernah memaksa seseorang pun untuk masuk ke dalam Islam. Ya? Yang mananya ini disebut dalam tarikh, dalam sejarah. Ya? Bahawa penyaksian ini berlaku, persaksian daripada orang-orang barat sendiri. Bagaimana orang Islam bermuamalah dengan muamalah yang baik, interaksi yang baik kepada penduduk-penduduk yang negara mereka itu ditawan, dijajah oleh dibuka, ditakluk oleh orang-orang Islam. Kemudian pula dalam sejarah juga kita menyaksikan bahawa kan, orang-orang Islam ni apabila sampai satu tahap mereka lemah, kan, negara mereka dirampas, berpecah-pecah tadi, kan, kepada beberapa wilayah kecil, akhirnya yang mereka dikuasai oleh tentera salib. Dan kita menyaksikan bagaimana pembantaian dahsyat yang dilakukan oleh tentera salib kepada umat Islam di Andalus. Siapa baca kisah Andalus, dia akan tahu al-maksad, kesedihan dan kedukaan yang telah menimpa umat Islam, sehingga mereka buat pembasmian total, daripada orang tua yang tak larat buat apa-apa, sehinggalah kepada bayi dia pembunuh tadi. Ini tak dapat dinafikan dalam sejarah. Sehingga laut di pelabuhan itu berubah warna air menjadi merah dengan darah orang-orang Islam. Siapa yang lakukan perkara ni? Siapa yang teroris yang sebenarnya? Siapa pengganas yang sebenarnya? Sejak daripada dulu, kan? Maksud mereka, dendam mereka, kebencian mereka kepada umat Islam yang tak berdaya, kan? Dibunuh macam tu, habis semua, kan? Sebab itu kata Abul Baqa Ar-Randi dalam qasidah dia yang sangat masyhur, di kulli syai'in idza ma tamma nuqsanu fala yugharru bi tib al-'aish insanu hiya al-umur kama sya'ata du'alu man sarrahu zamanun sa'al azmanu wa hadhihi ad-daru la tubqi ala ahadin. Jadi maknanya itulah dia al-maksad tadi, kan. Apa yang dilakukan terhadap umat Islam. Kemudian yang terdekat tahun 90-an, apa yang berlaku kepada orang Islam di Bosnia, yang dilakukan oleh orang Serbia dan tentera Serbia, pembantaian, penghapusan etnik, kan, di Bosnia. Ini yang dalam sejarah, dah banyak lagi lah kalau kita baca kisahkan. Jadi di sini fokus saya apa dia? Saya nak jelaskan bahawa ayat yang kita bacakan tadi, kan, ayat ya, ketika perang itulah keadaannya. Dan ketika aman bukan guna ayat ni. Dia ada ayat yang lain pula. Kan? Itulah ayat-ayat yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, supaya apa? Supaya maknanya ayat tadi dibaca mengikut keadaan dan dilaksanakan, diamalkan mengikut keadaan dia. Kalau keadaan perang macam itulah keadaan. Tapi kalau keadaan aman, Islam tadi maknanya adalah agama yang paling rahmah kepada manusia. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah kata apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu. Allah tak larang.
Kan? Alladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ya Allah sebut dalam surah Al-Mumtahanah, ayat ni pun tak baca lah pula, bahawa Allah tidak melarang kamu, kan, untuk berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu pada agamamu dan tidak mengusir kamu daripada rumah-rumahmu, daripada negeri kamu. Ya, dan Allah tidak melarang kamu untuk berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah cintakan orang-orang yang berlaku adil. Banyak ayat-ayat rahmah tadi. Ini dia. Tapi itulah orang jahat tadi kan, yang sentiasa nak membina kejahatan, kan, maka mereka akan jadikan perkara-perkara tentulah untuk kuatkan kejahatan mereka tadi lah, terutamanya menimbulkan kebencian mereka terhadap Islam, yang dipanggil sebagai Islamofobia kan. Islamofobia tadi. Tapi insya-Allah Islamofobia ni semakin lama dia akan sirna, dia akan hilang macam itulah. Itu terutamanya baru ni kita lihat kan, di mana di Qatar kan. Mereka orang barat datang, mereka menyaksikan sendiri macam mana kebaikan orang Islam, dan sehingga mereka sebar dalam YouTube macam mana mereka tak percaya kan. Macam ni orang Islam begitu baik, ya kan? Begitu baik orang Islam, sehingga kan mereka ketika mandu jalan semua orang Islam tahan, bagi makan, nak bayar tak, ini free, tak payah bayar. Terkejut mereka, macam mereka tak percaya Islam tidak seperti mana yang mereka dengar ketika mereka berada di negara mereka di barat sana, kan? Itu dia Islamofobia di barat. Itu cerita dia kan. Jadi maknanya itulah dia Allah Ta'ala tadi, bila Allah nakkan kebaikan untuk umat Islam, maka Allah Ta'ala akan datangkan kebaikan tersebutlah. Baik, seterusnya pada muka surat 264, tidak ada sesuatu yang lebih mampu mengenyahkan kesedihan, kemurungan dan kegundahan hati daripada jihad. Wallahul musta'an. Sementara pengaruh daripada ucapan la haula wala quwwata illa billah dalam menghilangkan penyakit kesedihan adalah kerana ucapan tersebut mengandungi penyerahan diri kepada Allah dan pelepasan diri dari segala daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata, plus penyerahan segala urusan kepada Allah tanpa menggugatnya dalam segala hal. Semua itu berlaku untuk segala bentuk perubahan dari satu kondisi ke kondisi lain, satu keadaan kepada keadaan lain di alam semesta yang berwujud mikro maupun makro, kecil atau besar, juga kekuatan yang ada pada masing-masing perubahan itu. Kesemuanya hanya berasal daripada pertolongan Allah Jalla wa'ala semata-mata. Maka tidak ada ucapan yang bisa menggantikan kalimah tersebut. La haula, tiada daya, wala quwwata, dan tiada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah. Pada sebahagian asar atau riwayat yang disebutkan bahawa tidak ada malaikat yang bisa turun dari langit lalu kembali naik ke atas langit tanpa la haula wala quwwata illa billah. Ternyata kalimah ini memang berfungsi kuat untuk mengusir syaitan. Semoga Allah memberikan pertolongannya. Inilah dia. Kemudian seterusnya, faslun, petunjuk Nabi SAW dalam mengubati rasa takut dan susah tidur. Insomnia kan penyakit ni, insomnia, maknanya penyakit susah tidur ni. Macam mana kita nak tengok nanti, insya-Allah kita akan baca dan bahas di masa yang akan datang lah, bismillah ta'ala wa taufiqih. Jadi saya rasa cukuplah untuk malam ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap salah itu kesalahan dan kesilapan saya dan kejahatan syaitan, yang kita berlindung kepada Allah Ta'ala daripada kejahatan dan tipu daya syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.